TV KPM. Seluang karya Zurina Hassan. Tuhan, berilah aku peluang untuk memahami mengapa sekecil seluang harus berjuang menentang pasang, meredah batu-batu dan liku-liku hingga gugur sisik dari dadanya yang tercarik. Setelah perjalanan yang panjang, ia tiba di pantai asing hanya untuk dihempas rindu dan sesal. Lalu menghabiskan sisa usia melawan arus untuk pulang ke tebingnya yang asal. Tuhan, berilah aku peluang untuk memahami mengapa sekecil seluang, sependek hayat, sejemput nafas harus berhempas pulas di air deras. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Pagi-pagi rancangan ini telah dibuka dengan satu deklamasi sajak yang sungguh indah, dan untuk berkenalan dengan guru yang sebentar tadi mendeklamasikan sajak. Sebelum itu, Nisa nak ingatkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Duduk di rumah kalau tiada keperluan penting. Sekiranya anda perlu keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka dan menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Jadi jom kita berkenalan dengan guru ini. Kita tonton profil beliau. Baik semua, jom kita persilakan Cikgu Nur Faraliza ke teras. Assalamualaikum Cikgu, selamat pagi. Selamat pagi Nisa. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu, sila perkenalkan diri Cikgu. Siapa agaknya gerangan yang berada dengan kita hari ini? Baiklah, nama saya Cikgu Nur Faraliza binti Hamzah. Saya merupakan seorang guru cemerlang bahasa Melayu di SMK Taman Desa Jaya. Salam perkenalan. Cuma mungkin untuk keselesaan kita pagi ini sebab nama saya agak panjang. Yeah. Jadi kita boleh Nisa boleh panggil saya Cikgu Farah saja. Baik. Baik, rakan-rakan di rumah pun boleh mengikuti kelas Cikgu Farah pada hari ini kerana kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Sebelum kita pergi kepada tajuknya, saya mestilah nak ajak kawan-kawan belajar saya juga. Tak nak seorang-seorang. Dia lagi seronok. Kalau ada kawan-kawan mana tahu ada yang kita tak faham, kita boleh tanya kawan-kawan kita. Betul tak Cikgu? Betul. Ya, jadi jom kita nak persilakan rakan-rakan saya untuk masuk ke kelas. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai. Hai semua. Wah, nampak bersemangat masing-masing. Jadi mungkin ada yang tak kenal mereka lagi, terutamanya rakan-rakan di rumah. Jom kita berkenalan dengan mereka. Saya nak mulakan dengan kawan saya yang bernama Nasyarul. Satu-satunya kumbang, sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasrul Syamil, saya Muhammad Hafiz dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa Jaya. Boleh panggil saya Syamil. Baik, terima kasih. Lepas tu kita ada Hazirah. Silakan Hazirah. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Hazirah binti Muhammad Ismail dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa Jaya. Boleh panggil saya Hazirah. Baik Hazirah, terima kasih. Kemudian kita nak persilakan Farihah untuk perkenalkan diri. Silakan Nur Farihah. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farihah dari SMK Taman Desa Jaya. Boleh panggil saya Dania. Panggil Dania. Baik Dania. Seterusnya kita nak persilakan Nazatul. Sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nazatul Suraya, pelajar SMK Taman Desa Jaya. Boleh panggil saya Nazatul. Baik, terima kasih Nazatul. Seterusnya silakan Syazmika. Hai, nama saya Syazmika Sangga. Saya dari SMK Taman Desa Jaya. Boleh panggil saya Mika. Baik, terima kasih Mika. Seterusnya Alia Kasrina. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Kasrina binti Subri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Desa Jaya. Boleh panggil saya Alia. Baik, terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita dari SMK Taman Desa Jaya Johor yang merupakan murid-murid sekolah Cikgu Farah juga. Baiklah, ini saya nak tanya sebenarnya tajuk kita hari ini agak menarik kerana ianya berbunyi subur bahasa
Mekar Sastra. Saya tak nampaklah pula cikgu. Subur bahasa Mekar Sastra. Kenapa kita nak belajar tentang subur bahasa Mekar Sastra ni cikgu? Okey, sebenarnya ramai generasi muda terutamanya semakin lupa akan kepentingan sastra. Sebenarnya macam contohnya tadi saya dah deklamasikan sajak daripada sastrawan negara yang ke-13 iaitu Dr. Zurina Hassan. Pada saya sajak-sajak daripada sastrawan negara ni dia memberikan analogi kepada kehidupan kita yang sebenar. Macam tadi seluang ni sebenarnya seekor ikan, Nisa. Ikan yang kecil. Jadi walaupun dia kecil dan hayatnya singkat sahaja, tetapi dia menggambarkan ketabahan, kegigihan untuk menghadapi kehidupan. Dan sesungguhnya pada saya sastrawan negara ni sebenarnya ialah penyuluh emansipasi kepada masyarakat. Penyuluh kebenaran kepada masyarakat. Baiklah, sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, kita ada satu video khas yang ingin kita tunjukkan kepada anda semua. Jadi jom sama-sama kita saksikan video ini. Ya. Kalau hidup ini merdeka, takkan tercapai hanya berkata. Tetapi, cuba maju ke muka, melempar jauh jiwa hamba. Itulah bait karya sastrawan negara Usman Awang yang juga dikenali sebagai tonggak waran. Melalui sajak bertajuk Jiwa Hamba ini, kita dapat mengelak sehelai demi sehelai pemikiran tajam dan berani Usman Awang ketika merenung nasib bangsa ini. Kesusasteraan merujuk kepada hasil seni yang disampaikan melalui bahasa. Kesusasteraan berasal daripada cantuman kata su dan kata sastra dalam bahasa Sanskrit yang bermaksud karya yang indah dan berguna. Pada erti lain yang lebih luas, kesusasteraan boleh dimaksudkan sebagai segala pengucapan indah-indah sama ada tertulis atau tidak. Tahukah anda bahawa sastrawan negara Malaysia merupakan anugerah yang diberikan kepada mereka yang menyumbang dalam bidang sastra bahasa Melayu di Malaysia? Anugerah Sastra Negara yang pertama diadakan pada tahun 1981 hasil gesaan bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Hussein Onn yang menginginkan sebuah hadiah sastra yang berprestij demi mengangkat martabat sastra di negara kita. Baiklah, itu dia perkongsian dari rakan-rakan kita tentang kesusasteraan. Cikgu, ada yang kata hasil seni dari segi bahasa. Indahnya bahasa ini melalui hasil kerja sastra. Betul tak cikgu? Betul. Sebenarnya susah ke belajar sastra ni? Sebenarnya sastra ni kita gabung jalinkan dalam pembelajaran bahasa Melayu. Macam komponen sastra, Komsas. Jadi terpulang pada guru tu sebenarnya untuk memandu supaya pembelajaran itu lebih menarik. Baiklah, sebelum kita mulakan sesi kita, saya nak jemput cikgu untuk sanitasi dahulu tangan. Terima kasih. Maklumlah sekarang ni kita kena jaga keselamatan kita dan kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah diharapkan anda bersedia kerana selepas ini kita akan sambung pembelajaran kita. Kita jumpa lagi selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Adik comel, merahnya pipi. Selamat kembali ke Didik TV. Anda masih menonton Teras di Didik TV KPM. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Farah dan juga rakan-rakan saya dari SMK Taman Desa Jaya Johor. Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan dengan subur bahasa Mekar Sastra. Jadi Cikgu Farah bersedia? Boleh. Okey, saya nak tanya kawan-kawan saya, adakah anda bersedia? Kalau bersedia, bagi Kak Nisa double thumbs up macam ni. Bersedia tak? Ya, rakan-rakan pun dah bersedia. Diharapkan yang di rumah pun dah bersedia. Jadi jom cikgu, kita mulakan. Silakan cikgu. Boleh. Jadi pada hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tema kita ialah subur bahasa Mekar Sastra. Tetapi
hasil pembelajaran kita pada hari ini ialah menepati SK, standard kandungan dan juga standard pembelajaran, iaitu dapat menulis perenggan isi dengan bahasa yang dramatis dan tersusun. Jadi untuk hasil pembelajaran akhir ini, pada akhir siaran, kita harapkan pelajar-pelajar dapat mencadangkan sekurang-kurangnya satu usaha untuk memartabatkan sastra di Malaysia dan juga akhir sekali dapat menulis sekurang-kurangnya satu perenggan isi secara terancang menggunakan ayat topik dan juga ayat huraian. Okey, sebentar tadi kita dah tengok trivia berkenaan iKemik. Sebenarnya apa iKemik ini sebenarnya? Selalunya, Nisa, pelajar-pelajar kita menulis karangan ataupun menulis isi perenggan karangan secara melulu. Mereka hanya menggunakan ayat ataupun binaan perkataan menggunakan apa sahaja yang terlintas pada fikiran mereka. Jadi, pada saya, seharusnya pelajar-pelajar menulis secara tersusun dan juga terancang bagi memastikan pelajar-pelajar dapat menggunakan perkataan-perkataan, seterusnya dapat menghasilkan ayat dan akhirnya wacana yang dapat dinikmati oleh semua orang. Okey, jadi apa iKemik ini? Dan bagaimana dia boleh pendekatan ini boleh membantu pelajar-pelajar kita supaya dapat membina peranggan yang terancang. Baiklah, iKemik ini sebenarnya saya gunakan pendekatan ini untuk pelajar menyebut tentang domain. Domain. Jadi kita nak minta Nisa dan juga rakan-rakan kita sama-sama bergerak. Kenapa saya nak ajak bergerak? Sebab bila kita belajar, kita kena menggunakan panca indera, barulah dia boleh simpan dalam memori kita dengan lebih lama. Ya, betul. Jadi okey, I itu digambarkan sebenarnya individu, untuk individu. Jadi kita gunalah individu begini pendekatannya. Okey? Murid-murid mainlah kita sama-sama dengan cikgu. Bila individu, kita kan sayang diri kita. Jadi kita macam ni. Ini bukan Wakanda ya. Dan seterusnya KI itu sebenarnya singkatan daripada keluarga. Bila keluarga, kita buatlah begini. Kita kan sayang keluarga. Macam ni. Yang di Google Meet tu sama-sama dengan saya. Okey, dan kemudian kita ada MI. MI ni sebenarnya untuk menggambarkan media. Jadi media begini. Okey, dan akhir sekali K ialah kerajaan. Kerajaan macam ni. Okey, jadi bila kita bergerak, nanti kamu terbayang-bayang muka saya, individu, keluarga, kemudian kita ada media dan akhir sekali ialah kerajaan. Okey, kenapa pula saya menyusun iKemik sebegini rupa? Kenapa perlu dimulakan dengan I dan diakhiri dengan K? Sebenarnya Nisa, ini penulisan karangan yang melambangkan kematangan murid. Apa saja perubahan punca untuk kita analisis sesuatu karangan, sebenarnya kita perlu analisis daripada diri kita dulu. Barulah orang yang lebih dekat, iaitu keluarga. Kemudian orang yang lebih jauh, pihak yang lebih jauh sikit, iaitu media massa ataupun masyarakat. Dan akhir sekali barulah kerajaan. Jadi bila ada pendekatan yang sebegini, murid akan lebih nampak susunannya dan apa yang mereka boleh tulis dalam sesuatu karangan. Okey. Seterusnya saya nak ajak pelajar-pelajar untuk bermain permainan bahasa hari ini. Okey, jadi saya dah bekalkan sebenarnya blok seperti ini. Blok ini kepada pelajar-pelajar. Jadi, apa tujuan permainan bahasa ni? Kita nak pelajar-pelajar menyusun blok ini menjadi seperti saya. Iaitu blok 4 segi yang tepat. Dalam masa 1 minit, saya akan bunyikan 1 minit je. Kita nak tengok kecepatan mereka. Okay. Jadi dalam masa 1 minit saya akan bunyikan lonceng untuk bermula. Jadi sesiapa sahaja yang pantas menyiapkan, nak minta tolong Nisa untuk lekatkan bintang. Untuk 2 bintang kalau siapa yang paling cepat. Okey, 2 bintang untuk paling cepat. Sesiapa sahaja yang boleh siapkan dalam masa 1 minit, kita bagi ganjaran ataupun papan ganjaran tu bintang 1 saja. Tapi yang gagal menyiapkan selepas 1 minit, kita tak bagi apa-apalah. Tak ada apa-apa ganjaran. Jadi kita nak galakkan mereka. Pelajar dah bersedia? Boleh buka blok tu dan kita nak mula sekarang. Okey, boleh? Tunjukkan. Okey, bloknya semua dah bersedia. Okey, kalau semua dah bersedia, boleh kita mula sekarang? Okey, cikgu, kita akan bunyikan loceng dalam kiraan 3, 2, 1. Cepat kawan-kawan, anda ada 60 saat sahaja untuk mendapatkan 2 bintang. Siapa yang siap dulu 2 bintang? Kita bagi 2. Dalam masa 1 minit, Nisa lekatkan 1 bintang untuk anda. Mereka tu dah angkat tangan. Siapa tu? Dania. Dania akan dapat 2 bintang. Tania. Semua dah siap dah tu?
Oh, semua dah siap dalam masa 1 minit. Tak sampai setengah minit pun. Mana Dania? Dania dapat 2. Syamim, okey. Kalau Syamim okey, akak juga. Ya, Okey. satu dalam semua Jadi dalam semualah 1 minit. dapat kecuali Dania dapat 2. Ya. Yang lain dapat 1 bintang. Baik, okay, kita akan lekatkan bintang. Jadi Ya. cikgu boleh Ha-ha. teruskan. Jadi guru-guru beginilah kita bila pelajar dapat menyelesaikan sesuatu, kita boleh bagi papan ganjaran untuk menggalakkan mereka mencuba. Ya. Jadi apa gunanya permainan enigma kata itu tadi? Sebenarnya dia menggambarkan setiap pelajar mereka akan dapat blok yang menggambarkan domain ICMEC tadi. Baik. Ada pelajar yang dapat individu, ada pelajar dapat keluarga, ada pelajar dapat media massa dan ada pelajar dapat kerajaan. Kenapa kita gunakan permainan ini? Okey, enigma kata ni, bila kita sebut tentang enigma, enigma ni ialah sesuatu yang membingungkan, misteri. Jadi pelajar-pelajar sebenarnya bila kita gunakan permainan ini, dia sebenarnya menggunakan pendekatan konstruktivisme. Maksudnya pelajar dia berinteraksi antara objek dan juga idea mereka. Jadi bila kita buat permainan bahasa, mereka akan mewujudkan idea dengan cara yang lebih menyeronokkan, Nisa. Yeah. Dan bila menyeronokkan tu, memori tu akan terpahatlah. Sebenarnya pendekatan ni daripada zaman dulu lagi. Ada seorang cerdik pandai nama dia Cobb, tahun 1976 lagi. Beliau ni telah memperkenalkan bila kita belajar, kita mesti gunakan pendekatan visual, melihat, auditori mendengar dan juga kinestetik. Sebab tu tadi kita banyak bergerak dan kita bermain permainan bahasa. Jadi apa yang ada pada enigma kata ini? Okey, enigma kata ni yang blok tadi yang saya beri tadi bukan blok biasa-biasa. Dia ada perkataan-perkataan tertentu yang membolehkan murid mengetahui kosakata-kosakata yang boleh digunakan dalam pembinaan karangan nanti. Okey, jadi sebenarnya Nisa, saya bekalkan satu perancangan. Nanti mereka akan mengolah dengan cara mereka sendiri. Mereka sudah ada pendekatan ICMEC untuk membina karangan, perenggan karangan. Kemudian mereka dah tahu ada asas dan panduan bagaimana mereka nak bina karangan menggunakan domain tertentu. Okey, saya nak minta pelajar-pelajar respon yang bersama dengan saya. Siapa yang dapat blok individu, mungkin boleh sebutkan beberapa perkataan yang boleh kita gunakan. Saya cikgu. Okey, sila Mika. Berfikir dan bertindak secara rasional, berminda kelas pertama dan efisien. Ya. Bila mereka nak menulis, bila mereka nak cerita tentang individu, mereka dah boleh, okey, seseorang individu haruslah berfikir dan bertindak secara rasional. Mereka perlulah mempunyai kesedaran kendiri. Bayangkan Nisa, ini ialah pembelajaran pertama. Bayangkan bila kita sudah memupuk pelajar menggunakan kosakata yang sebegini, mereka semakin lama akan semakin mahir. Sebab itu, kata cerdik pandai, kalau kita nak belajar sesuatu bahasa, apa sahaja bahasa di dunia, kita jangan belajar ayat dulu, Nisa. Nanti sebab tu kita rasa susah. Belajar bahasa Inggeris terus belajar ayat. Nanti kita rasa susah. Sebenarnya sepatutnya kita mulakan dengan perkataan. Bila mereka sudah kaya dengan perkataan, barulah mereka gunakan idea dan juga orang kata olahan sendiri untuk bina ayat. Bila bina ayat, barulah wacana yang dinikmati oleh semua orang. Itu barulah pelajar rasa senang bina karangan ni. Okey, baik, kita teruskan. Siapa yang dapat blok keluarga? Siapa dapat blok keluarga? Boleh bacakan untuk saya? Nasyarul, silakan. Ayat yang baru ialah vital, institusi keluarga dan uswah terbaik. Ya, selepas ini bila mereka sebut keluarga, benda tu macam biasa. Tapi mereka boleh tambah dengan institusi keluarga. Ibu bapa perlu memberi pendidikan awal dan sebagainya. Jadi, kosakata-kosakata ini boleh digunakan untuk membina perenggan karangan untuk domain keluarga. Okey, seterusnya, media massa. Siapa dapat blok media? Okey, silakan Hazira. Sila. Cerita yang pertama ialah kata dan signifikan. Okey, signifikan ataupun media massa ni sebenarnya ialah menjadi wahana penyebaran maklumat, dapat mempengaruhi pendapat masyarakat. Jadi blok-blok ini memberikan idea pada pelajar untuk digunakan nanti. Okey, dan akhir sekali kerajaan. Siapa dapat blok kerajaan? Siapa dapat blok ni? Silakan Nazatul. Obligasi, pragmatik dan juga secara terancang dan bersepadu. Ya, apa-apa saja
perancangan daripada kerajaan perlulah dirancang secara bersepadu dan juga terancang. Jadi kerajaan juga peranannya ialah melaksanakan kempen dan juga menguatkuasakan undang-undang. Okey. Sebentar tadi saya dah kata permainan ini namanya enigma kata dan enigma tu sendiri bermaksud sesuatu yang membingungkan ataupun yang misteri. Jadi saya nak tanya, ada tak perkataan di sini, sebanyak-banyak perkataan ni yang menimbulkan misteri rakan-rakan kita? Macam banyak enigma. Jadi ada tak perkataan yang membingungkan yang boleh kita kongsikan? Ada tak? Agak-agak tak pasti. Cikgu, boleh saya tanya? Boleh. Silakan Alia. Boleh tak cikgu terangkan maksud uswah dari blok keluarga? Blok keluarga, uswah. Baik. Okey. Ada lagi sesiapa? Cikgu. Ya. Saya nak tahu maksud vital. Vital juga daripada blok keluarga. Boleh. Ada sesiapa lagi? Ada lagi yang nak bertanya? Okey, silakan. Hazira. Cikgu, saya nak tanya dua perkataan pada blok media masa iaitu signifikan dan prakarsa. Signifikan dan prakarsa, baik. Ada lagi? Boleh Dania. Okey, Dania. Cikgu, saya tak faham maksud perkataan wahana. Wahana pada media masa, betul? Okey, menjadi wahana ni dia tak tahu apa wahana. Tadi Nazatul pun ada angkat tangan. Nazatul ada angkat tangan. Ya. Cikgu, saya nak tahu maksud pragmatik dan juga obligasi pada blok kerajaan. Baik, boleh. Dan obligasi. Jadi, bila kita ada sesuatu yang membingungkan pada fikiran kita, kita kena selesaikan. Betul. Jadi, macam mana cara kita nak selesaikan? Bila kita tak tahu maksud sesuatu perkataan, teknik yang paling betul untuk mencari maksud perkataan dalam bahasa Melayu ialah kita gunakan rujukan Kamus Dewan. Sudah tentunya. Betul. Paling baru tahun 2005 dia keluarkan Kamus Dewan edisi keempat. Tapi kan cikgu, Kamus Dewan kan tebal Kamus Dewan. Kadang-kadang nak selak satu-satu tu mungkin ambil masa agak lama. Betul tak? Betul. Jadi bila macam tu kita boleh muat naik, muat turun sesuatu aplikasi. Yang paling saya lihat yang paling mudah ialah aplikasi Kamus Pro. Tapi banyak lagi aplikasi, tetapi kamu kena lihat supaya aplikasi itu betul-betul berpandukan Kamus Dewan. Dan akhir sekali pelajar-pelajar juga boleh melayari ataupun mencari enjin carian di internet. Ada satu pautan yang diwujudkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu PRPM. Jadi boleh pergi ke prpm.dbp.gov.my. Ini antara cara-cara mudah ya cikgu. Kalau kita zaman sekolah dulu tengok pada Kamus Dewan yang tebal tu satu-satu nak kena cek. Okey, perkataan huruf O, cari muka surat yang huruf O. Jadi ini type saja. Ya, sekarang ni kita dah ada aplikasi. Sekiranya anda ada kemudahan untuk telefon pintar, boleh muat turun ataupun muat turun aplikasi ini dan juga lakukan pencarian di laman web yang telah pun tertera. Baiklah, kita akan bertindak seketika sementara rakan-rakan kita ni menggunakan cara-cara yang ditunjukkan untuk mencari maksud perkataan-perkataan yang membingungkan, yang misteri itu tadi. Kita bertindak seketika, jangan ke mana-mana. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Macam mana rakan-rakan di rumah? Sudahkah anda mencari maksud-maksud perkataan yang rakan-rakan kita tadi ada yang kurang faham? Nisa pun ada banyak yang Nisa tak tahu. Jadi jom cikgu kita lihat. Adakah kawan-kawan kita telah pun mendapatkan maksud perkataan yang mereka cari tadi? Okey, sebentar tadi anak-anak murid saya bingung dengan perkataan-perkataan ini iaitu uswah, vital, signifikan, prakarsa, wahana, pragmatik dan akhir sekali obligasi. Jadi kita nak minta tolong mereka juga sebab mereka dah rujuk
beberapa teknik tadi untuk mencari maksud perkataan. Jadi saya nak minta salah seorang murid saya untuk bagi maklum balas hasil carian mereka, apa maksud uswah sebenarnya. Siapa dah jumpa? Hazira dah jumpa, cikgu. Silakan Hazira. Boleh saya cuba, cikgu? Boleh. Uswah berdasarkan dudukan saya, uswah bermaksud contoh. Okey, betul. Uswah bermaksud contoh kerana ibu bapa seharusnya menjadi uswah yang terbaik. Jadi ibu bapa perlu menjadi teladan ataupun contoh kepada anak-anak. Nisa, bagi mereka bintang, Nisa. Boleh bagi bintang. Jadi nanti ramai yang nak mencuba lagi. Ya, okey. Sekarang ni Hazirah dah dapat satu bintang. Jadi mungkin lagi siapa lagi yang nak saya minta bantuan untuk bagi maklum balas tentang maksud vital. Siapa jumpa? Apa maksud perkataan vital? Okey, Alia. Silakan Alia. Berdasarkan rujukan saya, vital bermaksud penting. Okey, betul. Vital. Betul, cikgu, ya? Betul. Ya. Contohnya, kerajaan memainkan peranan yang vital. Pandai Alia. Teruskan. Okey, Alia pun dapat satu bintang lagi. Okey, baiklah. Maksud signifikan. Siapa nak cuba? Boleh, Dania? Berebut nak angkat. Silakan, Dania. Setelah merujuk kamus, maksud signifikan penting. Betul ke, cikgu? Ya, betul. Jadi, samalah seperti tadi. Jadi, kita boleh menggunakan kerajaan harus memainkan peranan yang signifikan. Kan sedap karangan kita. Okey, jadi seterusnya. Bintang untuk siapa tadi, cikgu? Tadi Alia. Betul ke? Betul lah, Alia. Silakan. Okey, seterusnya prakarsa. Siapa dapat maksud prakarsa tadi? Boleh cuba. Prakarsa? Siapa dapat maksud prakarsa? Kita nak bagi bintang ni. Ada? Siapa-siapa? Boleh? Tak tahu? Tak jumpa? Tak jumpa. Okey, jadi prakarsa, Syamim dah hilang daripada talian. Jadi prakarsa bermaksud daya usaha, okey, ataupun inisiatif dan ikhtiar. Jadi kerajaan perlulah melaksanakan prakarsa tertentu, usaha tertentu. Okey, siapa nak cuba wahana? Siapa tahu wahana? Ya, boleh. Silakan Nazatul. Cikgu, setahu saya wahana bermaksud saluran, betul kan? Saluran. Betul, sebab itu tadi perkataannya ialah ataupun frasanya ialah media masa bertanggungjawab ataupun berfungsi sebagai wahana penting untuk menyalurkan maklumat. Seterusnya, satu Nazatul, bintang untuk Nazatul. Seterusnya, pragmatik. Pragmatik. Siapa jumpa maksud perkataan pragmatik? Sila Mika. Mika, silakan Mika. Berdasarkan rujukan saya, pragmatik bermaksud berkesan. Okey, pragmatik bermaksud berkesan ataupun mementingkan kesan, bersifat praktikal. Betul. Jadi betul lah ni mereka merujuk Kamus Dewan, Nisa. Ya. Dan akhir sekali obligasi, boleh bantu saya? Siapa dapat maksud obligasi? Ya, sila Hazira lagi. Hazira, bagus Hazira. Teruskan. Obligasi bermaksud kewajipan, betul tak, cikgu? Betul. Kerajaan perlu melaksanakan obligasi tertentu untuk apa? Pandai. Okey, Hazira dapat bintang yang ketiga. Okey. Jadi ada seri kat situ Alia dan juga Hazira. Tak apa, Alia nanti dan yang Hazira lain ada peluang untuk cuba lagi. Baik. Jadi sekarang ni kebingungan ataupun misteri telah terhapus. Ya. Jadi mereka dah pun boleh menggunakan perkataan-perkataan ini untuk membentuk ayat dalam karangan nanti. Okey, jadi saya dah bekalkan pelbagai perkataan pada blok domen masing-masing. Jadi pelajar sekarang ni kita dah pergi kepada teori. Jadi kita nak masuk kepada praktikal. Baik. Tadi teori Aikemik saya dah bekalkan. Maksud Aikemik tu mewakili beberapa domen. Kemudian kita dah ada enigma kata. Ada banyak kosakata di situ. Jadi kita nak lihat bagaimana pelajar merealisasikan teori ini dalam pembentukan karangan mereka secara terancang dan juga sistematik. Ya, betul tu. Dan perkataan-perkataan yang misteri dan membingungkan tadi tu memandangkan kita dah tahu apa maksudnya. Jadi kita tahu kan, cikgu, kat mana kita nak letak perkataan tu supaya ayat tu lebih cantik dan juga gramatis, cikgu, ya. Dan sebenarnya perkataan-perkataan ini, contohnya pragmatik ni, dia sebenarnya boleh digunakan pada mana-mana domen sebenarnya. Selagi sesuai kita boleh gunakan. Baik. Okey.
Okey, jadi kita nak pergi kepada praktikal. Mungkin seorang pelajar boleh bacakan untuk saya. Cikgu, siapa bacakan ni boleh tak kita bagi dia bintang, cikgu? Boleh. Okey, siapa nak baca? Sila Dania. Sila Dania. Pelbagai polemik telah dibangkitkan sejak akhir-akhir ini bagi membicarakan cabaran bidang sastera pada zaman serba moden ini. Bincangkan usaha-usaha untuk mempertabatkan bintang sastera dalam kalangan masyarakat hari ini. Okey, boleh bagi bintang pada dia. Terima kasih. Alia? Dania. Dania, maaf. Dania pun dah dapat bintang yang ketiga. Okey, baiklah. Okey, nampak semakin sengit untuk menunjukkan yang mereka ini terlibat dalam perbincangan kita. Okey, baiklah. Bila dapat contoh soalan karangan begini, tadi kita sudah ada teori macam mana kita nak realisasikan. Baiklah, pelajar dapat saja soalan karangan ataupun mana-mana penulisan yang pelajar nak menulis, kita perlu analisis dahulu kehendak karangan ini. Okey, jadi kita nak sama-sama minta pelajar, kita kena kenal pasti beberapa aspek, iaitu yang pertama, jenis karangan apa. Barulah kita boleh menulis. Ya, betul. Okey, kemudian apa kata kunci untuk karangan ini. Jadi, apa kehendak soalan dan apa domain yang terlibat. Jadi, kita nak minta bantuan. Kembali kepada tajuk tadi, kita nak minta bantuan anak-anak murid saya. Siapa yang boleh membantu saya untuk memberikan. Siapa yang boleh? Kak Nisa sedia dengan bintang. Sedia dengan bintang. Jadi, apakah jenis karangan ini sebenarnya? Siapa nak tolong? Okey, Alia. Silakan Alia. Saya. Boleh Alia? Jenis karangan tersebut ialah jenis umum. Ya, karangan umum ataupun sebenarnya karangan pendapat pun boleh. Maksudnya terpulang pada pelajar untuk membincangkan tentang usaha-usaha untuk memartabatkan bidang sastra, karangan umum sahaja. Jadi, apakah kata kunci bagi karangan ini? Siapa tahu kata kunci? Siapa tahu kata kunci? Silakan Nazatul. Kata kunci bagi karangan ini ialah memartabatkan lagi bidang sastra. Betul. Memartabatkan bidang sastra ialah kata kunci bagi soalan ini. Jadi, seorang bantu saya, apa kehendak soalan? Cikgu, boleh saya cuba? Boleh, Mika. Kehendak soalan adalah usaha-usaha. Ya, usaha-usaha. Jadi, usaha-usaha siapa? Jadi, kita beralih kepada domain. Domain apa yang terlibat? Domain apa yang terlibat? Hazira, silakan. Boleh Hazira. Domain ICMEC. Ya, ICMEC. Nampak? Mereka terus aplikasikan tadi teori ICMEC ataupun pendekatan ICMEC. Tak adalah mereka sebut individu, keluarga, media massa dan kerajaan lagi. Mereka dah terpahat dalam memori mereka ICMEC. Jadi kenapa domain ICMEC terlibat? Kerana dia tak nyatakan siapa. Betul. Kalau usaha-usaha oleh kerajaan, maksudnya kes sajalah yang terlibat. Ya, betul. Tetapi bila secara umum begini, bermaksud mereka boleh menggunakan pendekatan ICMEC. Baiklah, cikgu setakat ni kita lihat bukan main sengit lagi. Syamim, come on Syamim. Come on. Anda boleh lakukannya. Tak apa, mungkin ada peluang untuk Syamim. Satu-satunya kumbang Syamim. Okey, baiklah cikgu. Okey, baiklah kita teruskan. Jadi sekarang kita nak minta Nisa sebab kita nak tengok murid-murid kita ni boleh ke praktikkan ataupun realisasikan karangan tadi. Baik. Kita nak minta Nisa untuk cabut salah satu domain pada kotak dimensi. Okey, ada beberapa kad. Kuat jatuh. Jatuh, maaflah. Tengok dah bersemangat sangat ni cikgu. Tak apa. Yang ini nanti kita letak di sini. Okey, kita lihatlah. Okey, saya nak pilih satu kad ya. Yang berwarna hijau. Yang tertulis, media massa. Okey, media massa. Jadi sebab tadi ICMEC ada 4 domain. Jadi salah satunya ialah media massa. Kita nak minta pelajar-pelajar sekarang sebab Kak Nisa dia dah pilih media massa. Jadi kita nak sahut cabaran ini untuk membentuk perenggan karangan lengkap berdasarkan domain media massa. Jadi pelajar dah ada pengetahuan sedia ada tadi tentang perkataan-perkataan ini. Macam efisien ni, walaupun saya letak pada blok individu, sebenarnya pelajar juga boleh gunakan pada perenggan media massa. Okey, jadi kita imbas balik apa yang ada pada blok media massa, antaranya signifikan, media massa, prakarsa, cetusan minda saya yang pertama. Jadi perasa ini lebih membuatkan karangan kamu lebih menarik, menjadi wahana penyebaran maklumat. Jadi kita gunakan ayat-ayat yang telah kamu tahu ini
untuk kita membentuk perenggan. Boleh? Ya. Boleh kawan-kawan? Kalau boleh double thumbs up. Boleh ni mereka ni. Ya, mereka semua boleh cikgu. Okey, jadi kalau boleh, kenapa bila saya daripada awal rancangan tadi saya asyik cakap kita perlulah membina karangan secara terancang. Ya. Sebab pelajar ni macam saya kata tadi, mereka ni suka melulu. Betul. Menulis hanya apa yang terlintas di fikiran mereka saja. Kalau saya dulu cikgu rasa sedap ayat tu, okey ni tulis je. Tulis je. Confident. Jadi bayangkan kalau kita dah ada pendekatan yang secara terancang ini, kemudian dibantu oleh bakat Nisa untuk menulis, jadi sebenarnya lebih cantik. Dan sebenarnya Nisa, sepanjang 14 tahun saya mengajar, pelajar Cina boleh menulis karangan lebih baik sebenarnya. Jadi sebab tu saya gunakan pendekatan ini untuk tarik pelajar Melayu dan pelajar kaum lain untuk sama-sama kita dapat membina satu karangan. Ya, betul. Jadi pelajar jangan sombong. Kita mesti ada dalam kepala kita kosakata yang tertentu macam saya kata tadi. Kita mesti belajar perkataan, baru kepada ayat, baru kepada wahana. Jadi hari ini saya nak bekalkan satu lagi pendekatan, rumus perenggan pula. Untuk pelajar tingkatan 3, cukuplah satu perenggan sebab tadi dah pilih satu domen. Satu perenggan 5 ayat saja. Jadi apa 5 ayat tu? Ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan juga akhir sekali ayat kesimpulan kecil. Pelajar, bila saya kata ini ialah pendekatan saya, bermaksud ini bukan wajib. Saya hanya memperkenalkan saja. Jadi pelajar-pelajar boleh mengguna ataupun mengolah terpulang. Contohnya mungkin selepas ayat topik mereka nak gunakan contoh terus, kemudian baru huraikan. Terpulang. Tetapi apa sebenarnya ayat topik? Ayat topik ini dia cerita pasal domen. Jadi tadi domen kita media masa kan? Betul. Jadi apa topiknya? Pelajar ceritalah usaha untuk martabatkan karya sastra ialah media masa, peranan media masa. Kemudian huraian ni kena sentiasa bertanya, apa, bagaimana, mengapa untuk kita huraikan. Bagaimana media masa ni memainkan peranan yang penting? Kemudian contoh, apa contoh usaha media masa? Dan akhir sekali kesimpulan kecil ni paling mudah iaitu dia tekankan semula betapa pentingnya peranan media masa. Kesimpulan kecil ni sebenarnya boleh dikatakan lebih kurang sama dengan ayat topik. Jadi sebenarnya pelajar tak ada alasan nak kata karangan ni susah. Ya, betul. Mereka dah ada tapak. Mereka dah ada tapak, tinggal mereka olah sahaja. Jadi sebenarnya saya suka bila saya mengajar, saya suka untuk mengajak pelajar mengingat dengan cara-cara yang lebih interaktif. Dekat depan saya tu, kita dah ada tikus dekat situ. Tikus? Datang daripada mana pula tikus ni? Alamak. Sebab ada perkataan THHCK. Jadi saya mudahkan menjadi tikus hari-hari cari keju. Jadi bila ingat tikus, bila ingat keju, ingat terus ayat topik, ayat huraian dan juga ayat kesimpulan kecil Cikgu Farah. Ya, jadi di sini kita dah dapat lihat para murid-murid dibekalkan dengan saya kira macam kalau orang putih kata flow cikgu. Flow. Saluran untuk mereka menulis daripada awal apa yang perlu. Jadi saya harap rakan-rakan di rumah pun boleh turut sama mencuba untuk aktiviti kita kali ini. Jadi cikgu, jom kita nak tengoklah rakan-rakan kita macam mana mereka menulis perenggan masing-masing. Saya minta murid-murid di rumah juga yang mengikuti siaran hari ini, kita boleh membina bersama-sama rakan saya. Sebab tadi anak-anak murid saya dah dibekalkan dan murid-murid pun dah menonton daripada awal bagaimana Ikemek dan Anima kata sebenarnya membekalkan pengetahuan tentang kita membina karangan secara terancang. Dan hari ini saya dah bekalkan tikus juga pada rakan-rakan untuk kita bina karangan. Jadi kita sama-sama nak bina karangan bersama anak-anak murid saya. Pembinaan perenggan secara terancang dengan bahasa yang gramatis, domen media masa. Jadi boleh ke? Boleh ni kawan-kawan kita ni. Boleh semua. Mereka ni senyap memang Nisa, tapi aktif kalau kita minta mereka melibatkan diri. Betul. Jadi saya nak minta kita ambil masa sikit. Mungkin anak-anak murid saya untuk tulis ayat topik. Kamu nyatakan saja apa saja yang kamu boleh tulis tentang ayat topik. Tentang Siapa media nak masa. cuba? Yang di rumah pun boleh turut sama menulis. Ya, mari. Sama-sama walaupun dalam musim PDPR ni kan cikgu. Betul. Kan. Ini adalah cara untuk kita. Sementara itu kan cikgu kan, mungkin kita boleh berikan mereka masa, kita beristirahat seketika dan sekiranya anda dah sudah dengan ayat topik, boleh teruskan dengan huraian-huraian, contoh dan kesimpulan kecil. Kita akan lihat hasil kerja masing-masing selepas ini. Kita jumpa selepas ini di Teras Didik TV KPM.
KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Sebentar tadi kan cikgu, kita dah tinggalkan rakan-rakan SMK Taman Desa Jaya kita ni dengan aktiviti di mana mereka perlu menulis perenggan berdasarkan domain kita iaitu media masa. Saya kira kita dah beri mereka cukup waktu untuk tulis perenggan masing-masing. Jadi jom cikgu kita lihat hasil kerja mereka. Silakan cikgu. Okey, hari ini kita sebenarnya nak tulis bersama-sama satu perenggan sahaja yang lengkap dengan ayat huraian dan juga ayat topik supaya tercapai hasil pembelajaran pada hari ini. Kita nak bina sekurang-kurangnya satu perenggan. Jadi saya nak minta mungkin salah seorang pelajar saya yang telah menulis ayat topik untuk berkongsi hasil penulisan mereka. Silakan. Okey, boleh Syamim? Syamim, silakan Syamim. Kita bagi bintang Nisa. Okey, saya akan buat ayat topik. Pada hemat saya, antara usaha-usaha untuk mendapatkan bidang sastra dalam kalangan masyarakat kini adalah melalui media massa. Okey. Mereka dah gunakan, okey bagus. Syamim tunjuk pada saya. Jadi Syamim dah gunakan pada hemat saya. Tadi ada pada blog yang antara blog yang saya telah perkenalkan tadi. Cuma ada sedikit kesilapan bahasa di situ Syamim. Iaitu bila kita dah tulis antara, kita jangan gandakan perkataan tu. Okey, jadi antara usaha saja. Syamim angkat lagi? Okey, jadi pada hemat saya, antara usaha untuk memartabatkan bidang sastra dalam kalangan masyarakat kini adalah melalui, itu satu lagi kesilapan. Sebab adalah dia tidak boleh gunakan kata kerja selepas dia. Adalah dengan melalui peranan media masa. Okey, bagus Syamim. Bagus, terima kasih. Okey, tahniah. Dah dapat bintang dah satu. Okey, jadi begitu bila kita belajar sesuatu karangan, sesuatu pembinaan ayat, murid-murid jangan takut untuk mencuba. Betul. Jadi cikgu-cikgu akan sentiasa ada untuk membantu membetulkan ataupun membaiki beberapa kesalahan tata bahasa dalam pembinaan ayat. Ya, betul tu. Dan jangan malu atau takut sekiranya alamak, takut salah lah. Betul. Tak perlu takut. Sebab dengan kesalahan lah kita akan belajar, oh ini cara yang betul. Betul tak cikgu? Betul Nisa. Belajar cemerlang ni dulu. Baiklah, ayat kedua, ayat huraian. Ayat huraian. Mungkin ada nak bantu? Ya, sila Dania. Okey, Dania. Saya nak cuba untuk ayat huraian. Media massa seharusnya menjadi wahana penyebaran maklumat kepada masyarakat. Okey, angkat sikit Dania. Angkat tinggi sikit. Okey, media massa seharusnya menjadi wahana penyebaran maklumat kepada masyarakat. Ayat ni tak ada silap. Cuma pada saya, kalau nak jadikan ayat ni lebih cantik, sepatutnya Dania sentuh tentang topik kita. Baik. Media massa seharusnya menjadi wahana penyebaran maklumat tentang kepentingan karya sastra kepada masyarakat. Baik. Jadi lebih jelas. Okey, terima kasih Dania. Okey, seterusnya ayat huraian kedua, mungkin ada murid nak bantu saya. Hazira. Ya, Hazira. Silakan Hazira. Sila Hazira. Saya nak cuba untuk ayat huraian kedua. Baik. Jika disingkat dari perspektif yang lain, hal ini demikian kerana media massa juga mempengaruhi pendapat masyarakat tentang kepentingan menyubur bahasa dan sastra dalam kehidupan setiap masyarakat di Malaysia. Okey. Okey, kita lihat. Saya puji Dania pula. Saya puji Hazira kerana Hazira guna jika disingkat dari perspektif yang lain. Bagus. Cuma saya rasa tidak perlu lagi hal ini demikian kerana. Okey, jadi Dania boleh gunakan jika disingkap dari perspektif yang lain. Media massa juga mempengaruhi pendapat. Angkat lagi Dania. Hazira, angkat lagi. Masyarakat tentang kepentingan sastra dalam kalangan masyarakat kita. Betul? Okey, betul lah tu. Yang bawah tu saya rasa tak ada masalah. Cuma bukan menyuburkan bahasa. Menyuburkan bahasa. Baik. Okay. Terima kasih saya rasa Hazira. usaha yang baik. Ya. Untuk usaha jadi anda, pelajar-pelajar di rumah juga kita gunakan jika disingkap dari perspektif yang berbeza. Jadi nampak karangan kita tu cantik. Okey, seterusnya ayat contoh. Mungkin siapa nak cuba? Apa sebenarnya yang
media masa boleh buat. Sila Alia. Contoh saya bagi pihak media masa, mereka perlu memaparkan dokumentari dan mengajukan kempen kesedaran. Okey. Ada sedikit masalah audio di situ. Ada sikit kita. Tak apa, tetap faham. Tak apa. Okey, Alia. Alia belakang sikit. Kenapa Belakang belakang sikit tanya. Alia. Alia belakang sikit. Okey, Okey. Alia, kenapa Alia mulakan bagi pihak media masa? Sepatutnya sebenarnya terus saja pihak media masa dan jangan gunakan kata ganti diri mereka. Sebab media masa ni bukan orang. Baik. Okey, jadi pihak media masa perlulah memaparkan dokumentari, itu ialah idea yang baik. Maksudnya memaparkan dokumentari tentang tokoh-tokoh sastra di Malaysia dan menganjurkan kempen kesedaran. Pelajar, ini yang saya katakan tadi. Pelajar terus kepada soalan, kehendak soalan, menganjurkan kempen kesedaran. Ejaan kesedaran, salah tu Alia. Memaparkan kempen kesedaran untuk memupuk ataupun memartabatkan sastra di Malaysia. Baik. Jadi lebih baik. Dan ayat terakhir, kita minta ayat kesimpulan kecil. Okey, jadi bintang untuk Alia juga tadi. Okey, boleh. Okay, siapa boleh beri kesimpulan kecil? Siapa? Nazatul ya. Okey, Nazatul silakan sila. Nazatul. Okey, terima kasih. Okey, cantik. Maka sudah terang lagi bersuluh. Nazatul, paparkan pada saya lagi. Saya belum habis baca. Okey, maka sudah terang lagi bersuluh, itu satu permulaan yang baik untuk ayat kesimpulan kecil sebab dia beri penegasan. Jelaslah bahawa media masa sangat memainkan peranan yang signifikan bagi memartabatkan, sebenarnya salah sikit tata bahasa di situ, memartabatkan bidang sastra di Malaysia. Okey, jadi cantik. Nampak tak? Jadi pelajar-pelajar kita hari ini Nisa telah membentuk satu perenggan yang lengkap dengan ayat topik dan juga ayat huraian. Okey, bintang untuk Nazatul di atas Bintang usaha untuk anda Nazatul. yang baik. Kita dah tengok banyak berbintang-bintang dah di sini, cikgu. Berbintang-bintang. Jadi pemenangnya sebenarnya ada kita yang ada sulit lagi? kan? Kita ada lagi peluang untuk beri mereka. Dah habis dah. Sebab habis. ini ialah maksudnya ini ialah aktiviti terakhir pada hari ini, iaitu baiklah. membentuk perenggan karangan. Baiklah, rakan-rakan kita telah menulis setiap seorang ayat-ayat daripada ayat topik, ayat huraian pertama, huraian kedua, contoh dan juga Ayat kesimpulan kesimpulan kecil. kecil. Saya lihat tadi kesimpulan kecil boleh jadi penegasan kepada topik. Betul. Topik apa yang kita nak ceritakan di dalam sesuatu perenggan tersebut. Itu satu perenggan, nanti kita boleh teruskan dengan perenggan-perenggan lain. Betul. Kalau nak membentuk satu karangan, cikgu ya. Baiklah. Okey cikgu, apa yang kita dapat lihat di sini, rakan-rakan kita semua dapat memberikan usaha-usaha orang kata apa? Berkobar-kobar. Berkobar-kobar. Ada yang sampai 2-3 kali angkat tangan, cikgu. Mungkin kita boleh tanya serba sedikit lagi soalan kepada mereka, cikgu. Saya nak tanya mereka, boleh cikgu? Boleh, sila. Okey, adik-adik di SMK Taman Desa Jaya, Kak Nisa nak tanya, selain daripada kosakata ataupun perasa kata yang sangat-sangat menarik, ada tak yang suka guna macam simpulan bahasa, peribahasa? Siapa selalu guna dalam karangan? Angkat tangan. Nazatul. Nazatul je. Yang lain macam mana? Angkat juga tu lambat. Ada. Okey, yang lain pun pernah guna. Boleh tak Nisa nak tanya simpulan bahasa pada mereka? Boleh. Lalang tengah belajar bahasa Melayu ni. Okey, Nazatul, berikan Nisa satu simpulan bahasa. Apa-apa simpulan bahasa lah. Tak kisah mana-mana. Sekejap. Ulat buku. Ulat Betul. buku. Yang bermaksud? Suka membaca. Suka membaca. Okey, rakan yang lain. Siapa boleh bagi simpulan bahasa ke, peribahasa ke? Mana-mana? Alia nak silakan cuba. Alia. Ringan tulang. Ringan tulang. Boleh Orang bagi yang bintang rajin. Nisa pada Alia dan juga boleh. Nazatul. Sebab sengit tu. Betul. Okey. Alia Ringan dan juga tulang siapa ni tadi? maksudnya rajin. Nazatul. Okey, kita nak tanya Syamil lah. Syamil, kita nak beri peluang untuk Syamil mendapatkan satu lagi bintang. Syamil, boleh berikan Nisa satu simpulan bahasa Alia tak? seorang tadi. Syamim, boleh? Boleh. Ini mulut murai. Mulut murai. Maksudnya apa, Syamil? Banyak berkata. Banyak berkata-kata macam Nisa ya. Okey, bintang untuk Syamim. Wah, tahniah semua. Baiklah, cikgu, sebenarnya kita dah lihat di sini pemenangnya. Oh, okey, kita ada
3 pemenang yang mana ketiga-tiga mereka mendapatkan, bukan. Alia mendapatkan 6 bintang. Ya, Jadi tahniah untuk Alia. Yang lain Bagus, jangan Alia. bermuram durja ya, kerana anda boleh melakukan pelbagai aktiviti. Nanti kita boleh bagi bintang lagi. Kalau macam Kak Nisa tengok semua ni, Kak Nisa bagi berbintang-bintang cikgu. Kita ucapkan tahniah kepada murid-murid kita. Ya. Tapi ganjaran tak boleh sebab kita jauh. Nanti bila kita berjumpa, ada rezeki, nanti cikgu belanja. Baiklah. Cikgu sebenarnya kan dalam pada kita beraktiviti, seronok belajar, buat karangan dan perenggan dan sebagainya, kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Ya, betul. Dah sekejap je kata 1 jam tu kan. Jadi masa untuk kita membuat rumusan terhadap apa yang kita telah pelajari sepanjang 1 jam ini. Silakan cikgu. Jadi sebenarnya bila pelajar telah selesai membina perenggan karangan untuk domen media masa tadi, sebenarnya hasil pembelajaran kita hari ini telah tercapai. Tahniah murid-murid. Ya. Okey, jadi murid-murid telah berjaya mencadangkan sekurang-kurangnya satu usaha untuk memartabatkan karya sastra di Malaysia, dan akhir sekali tadi menulis sekurang-kurangnya satu perenggan secara terancang. Jadi, saya nak lihatlah sejauh mana perkongsian kita pada hari ini, bukan sahaja anak-anak murid saya tetapi anak-anak murid yang ada di luar sana. Baik. Untuk sama-sama kita buat pengukuhan, dan anak-anak murid ini boleh minta guru mata pelajaran mereka untuk menyemak sama ada kesalahan bahasa ataupun tidak, seperti yang saya lakukan bersama anak-anak murid saya tadi. Baik. Jadi, apa pengukuhan di rumah? Saya minta anak-anak murid supaya menulis perenggan lengkap untuk domen yang lain. Tadi kita dah tulis untuk domen media masa. Media masa, Jadi betul. kita nak guna untuk domen individu, kerajaan dan juga keluarga tadi. Ya, jadi betul. selamat menulis. Okey, kita menggunakan teknik iComik tadi tu, Betul. dan juga kosakata telah kita pelajari. Dalam Diharapkan enigma adik-adik kata. boleh melakukan aktiviti pengukuhan dan menyemak dengan guru masing-masing. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Nur Faraliza ataupun Cikgu Farah dan juga rakan-rakan saya dari SMK Taman Desa Jaya. Anda semua berusaha dengan sangat-sangat baik. Kak Nisa bangga sangat dengan anda semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Saya Saya akhiri dengan pantun. Assalamualaikum. Ya saya? Akhiri dengan pantun. Boleh. Cikgu nak saya pantun ke cikgu nak pantun? Saya. Lepas tu silakan, cikgu. boleh Nisa. Okey. Boleh. Saya cuba, akhiri saya cuba. hari ini dengan serangkap pantun. Okey. Lancang kuning, lancang pusaka, nampak dari Pulau Mutiara. Gembeling sederap, langkah sederap gembeling bersama. Subur bahasa mekarlah sastra. Okey, nak saya beli sikit boleh. Okey. Pergi ke kedai mencari lada. Mencari lada di tepi titi. Boleh. Pula dah. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih semua. Akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertemakan bila langit tak lagi biru. Dan apabila segalanya menyakitkan mata, jendela pun tak bakal dibuka. Awan yang berapungan di luar hanyalah asap dan debu yang begitu melemaskan. Kamar ini juga tak mungkin hijau lagi kerana di luar telah tidak berdiri pohon-pohon. Dinding-dinding batu yang menutup pandang, kita pun merasakan berakhirnya segala keindahan. Didik TV KPM